wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita berjumpa lagi untuk bab 5 dalam tingkatan 4, iaitu berkenaan dengan bab rangkaian dalam teori graf. Okey. Apa yang kita akan lihat pada hari ini adalah berkenaan dengan mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Okey, sebenarnya graf ni kamu dah belajar dah. Waktu kamu tahun 5, sistem rangkaian. Berkenaan dengan komputer, dunia internet, apa semua tu kan. Okey, mari kita tengok apa itu graf. Okey, graf ni dalam bidang matematik, khususnya teori graf ditafsirkan sebagai suatu siri bintik. Okey. Jadi kalau lihat dekat sini, satu siri bintik. Bintik dekat sini apa maksud dia ni? Ni. Dekat sini ada disebutkan suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Bintik itulah kita sebut sebagai bucu. Ini bucu. Manakala garis yang mengaitkan dua bucu kita panggil sebagai tepi. Okey, bucu dan tepi. Dua perkara ini perlu kamu ingat. Okey. Graf juga sering dikaitkan untuk mewakilkan suatu rangkaian. Okey, rangkaian ni macam bawah ni, rangkaian pengangkutan darat. Okey. Kalau bucu tu pekan-pekan yang kita nak pergi, dia punya tepi tu jalan raya. Ataupun rangkaian sosial. Ni rangkaian sosial. Bucu tu adalah individu atau kumpulan atau organisasi, manakala tepi dia hubungan seperti rakan, keluarga, semua tu. Okey. Jadi dia punya hubung kait dia kita boleh wakilkan dengan perwakilan seperti berikut. Okey. Apa maksud dia ni? Okey. Jumlah bagi darjah, D adalah darjah, jumlah bagi darjah di mana untuk V ni adalah vertices ataupun bucu. Okey, atau bintik tadi tu. Adalah sama dengan 2 kali ganda kita punya E. E ni adalah apa? Ialah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu. Okey, sebagai contoh dekat sini dah ada dah. Okey, V adalah set atau bucu. Okey, di mana bucu kita, tengoklah berapa banyak bucu kita ada. Okey, lepas tu E ialah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu. Okey, maka kita lihat bagaimana hubung kait dia punya darjah. Okey, darjah ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Okey. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Okey, cikgu terangkan contoh yang pertama ya. Okey, jadi kita lihat contoh 1 ya. Berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan A, V dan bilangan V. B adalah E dan bilangan E. V itu apa? Kita punya bucu, vertices. V adalah dalam bahasa Inggeris vertices, dalam bahasa Melayu bucu. Manakala E adalah H, bilangan E adalah bilangan bagi tepi kita. Dan C adalah bilangan darjah, kita akan guna rumus kita. Okey, cikgu terangkan satu persatu dahulu. Okey, yang pertama, kita nak lihat A kita dahulu. Okey, jadi kita lihat A kita. Okey, kita nak tahu V kita dulu. Okey, mana V kita? Ini V. Semua ni adalah V kita. V kita adalah bintik ni. Ataupun kita panggil sebagai bucu. Maka V kita terdiri daripada, kita kena buat set. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lah. Okey. Manakala bila kita nak kata dia sebagai bilangan bagi V, maka ada berapa kita ada semuanya? Kita ada 6. Okey, bilangan dia ada 6. Macam kita buat sebelum ni. Bab 4 berkenaan dengan set. Okey. Next, cikgu nak buat untuk B pula. Okey. E. Apa itu E? E itu adalah kita punya tepi. Okey, berapa tepi yang kita ada? Okey, kita ada yang pertama daripada sini. Tepi kita yang pertama ni menghubungkan berapa dengan berapa yang pertama ni? 1 dengan 2. 1 pergi 2. Lepas tu kita ada 2 dengan 3.
Lepas tu kita ada apa? 3 dengan 4. Lepas tu 4 dengan 5. Jadi, ini ada lagi. Kita ada 2 dengan 4. Pandai. 2, 4 ni. Setiap tepi ni, setiap yang menghubungkan ni, kita kena tulis. Okay? 1 dengan 5. Okay, jadi kita ada 1, 5. Ada lagi tak? Ada. Ni 5, 6. Okay. Bila kita nak buat dia punya bilangan, bukan bilangan, sorry. Dia punya tepi dia. Okay. Jadi, kita akan bina. Kita akan buat. Okay. Semua ni. Kita ambil balik. 1, 2. Okay. 1, 2. Next. Kita ada apa? Ya, betul. Jangan pergi 2, 3. Kita tengok ni ada 1, 5. Jadi, kita tulislah 1, 5. Next. Ada lagi tak pasangan 1? Tak ada dah. Next, kita pergi 2. Okay, mula dengan berapa? Betul. 2, 3. Seterusnya, 2, 4. Ada lagi 2? Dah habis dah. Next, kita pergi 3, 4. Seterusnya, ada lagi tak 3? 3 ada 1 saja kan? Jadi, kita pergi 4, 5. 4 ada lagi? Tak ada. Dan terakhir adalah 5, 6. Ini adalah dia punya semua set tepi yang menghubungkan bucu tersebut. Okay, dia mesti pasangan. Okay, bilangan bagi kita punya bucu. Bilangan dia, kita lihatlah berapa kita ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita ada di sini sebanyak 7 bilangan tepi. Boleh? Okey, next C. Kita nak lihat bilangan darjah. Okey, sebentar tadi untuk bilangan darjah kita dah tahu bahawa rumus dia jumlah bagi darjah adalah sama dengan 2 kali bilangan kita punya E ni. E kita apa tadi? Ya, tepi kita. Okey, jadi kita tengok. Okey. Jadi kita lihat dekat sini. 2, E kita berapa? Kita ambil yang mana? Ni. 7. Jadi kita ada berapa? 14. Boleh? Okey. Jadi maksudnya datang ni 14 ni datang mana bilangan darjah dia? Okey, cikgu terangkan dekat sini. Bilangan darjah dia datang daripada sini. Okey. Untuk 1. Okey, tengok dekat sini cikgu pakai yang ni 1 dia pergi berapa? Ni. 1, 2. Nampak tak? Keluar daripada sana 2. Jadi maksudnya untuk darjah, untuk darjah 1 ni, degree 1 untuk titik 1, dia ada sebanyak 2. Okey. Darjah untuk bucu 1 tu dia ada 2, iaitu tepi yang mengaitkan bucu 1 dengan bucu 2 dengan bucu 1 dengan bucu 5. Okey, kita pergi pula untuk titik 2. Ada berapa? Untuk titik 2 ni. Ya, keluar daripada dia ni, okey, saya pakai warna lain Keluar daripada dia ada berapa? 1, 2, 3. Daripada titik tu ada keluar 3 kan? Jadi kita letak di sini 3. Ada orang dah faham dah tu. Okey. Cuba D4. D4 ada berapa? Cuba lihat D4 kita. Tadi D2 dah dapat 3. D4 pula D3. D3. Untuk titik 3 ada berapa? Betul. Ada sebanyak 1, 2 sahaja. Okey. Manakala untuk D4, cuba tengok. Titik 4 ada berapa? Ya. Betul. Ada 1, 2, 3. Okey. Lepas D4, D5. D5 ada berapa? D5 ada berapa? Boleh tengok sini. Ada berapa D5? 1, 2, 3. Okey, ada 3. Manakala D6 kita ada berapa? D6 kita ada berapa? Cuba tengok 6. 6 hanya keluar 1 saja, nampak tak ni? Dia keluar 1 saja. Dia keluar 1 saja sini. Sekarang kalau kita jumlahkan semuanya ni, cuba jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 2, tambah 3, tambah 3, tambah 1. Ya, betul. Kita akan dapat jumlah bagi dia punya darjah adalah 14. Itu
rumus yang kita telah pakai tadi. Baru sebentar tadi. Okey? Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Okey, contoh kedua, nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah bagi graf mudah berikut. Okey, kita tengok yang pertama. A. Okey, yang ni dia bagi tahu bilangan bucu. Okey, bucu kita adalah V kita. Okey. Dia nak bilangan terus Okey, tak apa. Ada orang kata nak tahu dia punya ni. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Betul tak? Jadi bilangan bucu kita adalah 7. Manakala dia nak tahu tepi. Tepi. Kita punya H. Tepi dia mana? Okey. Kita pergi satu per satu dekat sini. Cikgu besarkan ni supaya nampak. Mula-mula kita ada menghubungkan 1, 7. Betul? Okey. Ada lagi tak? 1 tu ada keluar pergi mana-mana? Tak ada. 1 saja kan? Okey, next. 2 ni pun ada. 2, 7. Jangan ambil 7, 2 pula. Okey. 2 keluar pula pergi ke 6. 2, 6. Next, kita ada 3, 6. Seterusnya, 3, 4. Sini 3, 5. Dan juga yang terakhir kita ada 4, 5. Ada lagi tak yang lain? Tak ada. Okey. Jadi bila dia tanya bilangan tepi, terus saja kita dapat berapa sini? Okey. Kita dapat di sini berapa? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kalau nak senaraikan, boleh, tak ada masalah. Cuma soalan ini dia tanya, nyatakan bilangan tepi. Jadi, terus saja kita buat. Okey, ni yang pertama. Yang kedua. Terus saja bilangan kita punya tepi adalah 7. Ini cikgu dah buat dekat sini. 1, 7. Ni kalau kita nak senaraikan tak ada masalah. 2, 7. Okey. 2, 6 dulu. Dia ikut susunan. 2, 6. 2, 7. 3, 4. Okey. Seterusnya 3, 5. 3, 6. 3, 4, 3, 5, 3, 6 dengan 4, 5. Bukan 4 perpuluhan. Okey, tutup. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dan juga darjah. Darjah terus sajalah. Okey, darjah kita tahu dia punya bagaimana cara kita nak buat jumlah darjah sama dengan 2I. Maka kita ada I kita adalah 7. Maka jawapan kita dapat 14 bilangan darjah. Okey, cikgu pergi yang B ni. Okey, cuba tengok B. Okey, B kita. Okey, yang pertama. Berapa bilangan bucu saya ada? Kita kira teruslah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. Maka bilangan bucu kita ada 7. Terus saja. Okey. Next, bilangan tepi. Okey, dekat sini tak perlu kita nak senaraikan kan. Dia tanya bilangan tepi. Maka kita tengok dekat sini. Ni kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tepi yang saya tak buat. Okay. Jadi terus saja saya dapat bilangan tepi saya ialah 9. Dan saya cari pula bilangan darjah. Maka D saya adalah 2 darab dengan I. Maka 2 darab dengan 9. Saya dapatlah 18. Okey, yang seterusnya kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan berbilang tepi dan juga gelung pada graf. Okey, apa itu berbilang tepi? Okey, dia mesti melibatkan dua bucu. Okey, maksudnya dua bucu. Contoh sini. Sini dah ada dah. Ini bucu kita P, ini bucu Q. Dia mesti melibatkan dua bucu. Okey.
kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Ni. Dia boleh pergi ni. Ini berbilang. Okey. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Betul lah. Bilangan darjah untuk P ni ada berapa? Ada 2 kan? 1, 2. Betul tak? Okey, gelong. Apa dimasukkan dengan gelong? Gelong di sini melibatkan satu bucu. Ni gelong. Ni R dengan S. Maksudnya ni gelong yang kita dapat. Okey. Melibatkan satu bucu. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Jadi R. Kalau yang ni saya panggil dia R, dia akan pergi kepada R balik. Sama juga dengan S. Okey. Bilangan darjah setiap gelong ialah 2. Maksudnya dia boleh R daripada sini dia boleh ikut arah jam, atau daripada R sini dia pergi lawan jam. Dia boleh dua darjah lah maksudnya. Okey, mari kita lihat pada contoh yang ketiga. Okey, rajah di sebelah menunjukkan satu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Nyatakan, ni dia suruh nyatakan. Bila nyatakan, kamu kena tulis semuanya. Macam tadi sebentar tadi contoh 2 lain. Okey, jadi kita nak lihat pada yang pertama, kita punya tepi. Kita punya bucu. V adalah bucu. Vertices kita. Ada berapa? Kita kena nyatakan. Maka kita dapat di sini P, Q, R, S, T, U. Jadi bilangan bucu kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bilangan bucu. Next. B. Kita pergi kepada B. Kita nak tengok kita punya tepi. Kita kena nyatakan. Ini saya lihat pada gambar rajah. Kalau dah diberikan gambar rajah, kita pergi kepada gambar rajah. Pertama, kita tengok dari P dulu. P dia pergi kepada Q, betul? Jadi PQ dekat sini. Kita punya tepi. Next. P pergi U, betul tak? P pergi U. Yang ini pun, gelong yang ni pun sama juga. P pergi U. Next. Tepi kita ada di sini Q, R. Yang ni. Next, Q pergi U. Q dengan U. Seterusnya, ada lagi? Ya, betul. R, T. Kita ada R, S. Yang ni apa dia? Ya, betul. S, S. Macam saya masukkan tadi. Ni. Lepas tu, S pergi mana? Ya, betul. S pergi T. Ada lagi? Ya, last kali ni. T dengan U. Ada lagi tak tepi kita yang kita tak nyatakan? Jadi, bila kita nak buat dalam bentuk set dia, maka kita mulakan dengan yang pertama, P, Q. Seterusnya, PU. PU ingat ada berapa tu? Ya, ada 2. PU. Seterusnya, kita pergi pada titik yang seterusnya ataupun bucu yang seterusnya, Q. QR dulu ke QU? QR dulu. QR. Next, QU. Seterusnya, ya, betul. R, S. R, T. Ada lagi? RS, RT. Next, ya, betul. S, S. S, T. S, 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 T. Dan last sekali, T, U. Kira balik. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dekat sana pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, betul. Maka bilangan bagi tepi kita ada 10. Dan soalan kita C, dia tanya bilangan darjah. Maka untuk C kita, bilangan darjah, jumlah darjah kita ada 2i. Maksudnya 2 darab dengan 10, kita dapat berapa? 20. Boleh kelas? Okey. Next, kita pergi sini. Contoh 4.
Dia nak suruh melukis. Okey, contoh 4 ni dia nak suruh melukis. Okey, mari kita lihat yang pertama. Okey, soalan pertama dia bagi pada kita lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okey. Yang pertama dia bagi pada kita dia punya bucu. Okey, V vertices kita, bucu kita 1 2 3 4 5. Okey, jadi cikgu ambil bucu yang pertama. Cikgu lukis bucu dulu. Okey. 1. Okey. Lepas tu, okey, cikgu tulis bawah. 2. Next. Okey, boleh? 3. Okey, 3. Boleh, tulis lukis je. 4. Tak ada masalah. Bagi saja mana-mana. 5. Boleh? Okey, itu bucu. Bucu dia mesti ada ni lah. Dia punya point dia, bintik dia. Okey, bucu. Okey, next dia bagi edge ataupun dia punya tepi. Okey, hubung kait dia. Yang pertama 1 2. Jadi daripada 1 pergi 2. 1 4. Okey, 1 pergi 4. Oops. Maaf. 1 pergi 4. Next 1 5. 1 pergi 5. Okey, seterusnya. Cikgu guna warna lain bagi nampak. 2 pergi 3. Daripada 2 pergi 3. Pergi sini. 2 pergi 3. Seterusnya 2 pergi 4. 2 pergi 4. Lepas tu last 3 pergi 4. Okey, saya pakai warna lain pula. 3 pergi 4. Bentuk dia macam ni. Okey, ada orang kata, cikgu boleh tak kalau saya punya bucu lain pula daripada cikgu? Macam mana? Maksudnya dia lukis macam ni pula. Contoh. Ini adalah bucu yang pertama. Bucu kedua. Okey. Bucu 3 dia ikut arah jam. 3, lepas tu 4, lepas tu 5. Tak ada masalah. Mari kita tengok apa jadi. Okey, yang pertama kita ada apa? 1 1 2. Okey, jadi dia pergi 1 2. Daripada 1 pergi 2. Next 1 4. Okey, 1 4. Next 1 5. Okey. Seterusnya bucu yang kedua 2 3. Okey. 2 tepi dia pergi 3. 2 3. Lepas tu 2 4. Betul? Next bucu yang seterusnya adalah 3 4. 3 4. Dapat bentuk macam ni. Okey? Terpulang pada kedudukan kamu punya bucu. Okey, kita tengok B. Okey. P Q R S T U. Okey, mari kita lihat bucu kita yang pertama. Nak buat macam mana? Okey, kamu buat P. Okey. Next Q. Okey, tak ada masalah. Q R lagi S T U. Betul? Okey, P Q R S T U. Okey. Next. Saya nak sambungkan dia punya tepi. Okey, P dengan U dulu. P U. Next, P T. P T. Seterusnya Q T ni sambung. Q pergi T. Q pergi T. Next, Q pergi S. Seterusnya R pergi S. Lepas tu R pergi U. Daripada R okey, ada lagi? Okey, mari kita buat lain pula. Saya buat pula lain. Saya lawan arah. P. Okey. Q. R. S. T. U. Boleh? Okey, kita tengok. Yang pertama. P. U. Okey, P pergi U. Okey, saya lukis. P pergi U. P pergi U sini. P pergi T. Okey, terus. Q pergi T. Q pergi T.
Okay. Sini ya. Jumpa. Q pergi S. Q pergi S. Okay. R pergi S. R pergi S. Dan last sekali R pergi U. R pergi U. Ni dapat macam ni. Boleh? Dia kena ada semua sekali. Semua sekali kita punya bucu dan juga tepi. Okey. Okey, tadi kita lihat contoh 4. Kita dah selesai contoh 4. Graf mudah. Sekarang tengok contoh 5. Lukis satu graf berbilang tepi. Maksudnya berbilang tepi ni dia akan keluar banyak daripada satu bucu. Dan mempunyai gelung. Gelung tadi yang bentuk bulat boleh bentuk gelung. Mengikut maklumat yang diberikan. Okey, kita lihat yang pertama. PQRS. Okey, jadi tugas kita nak buat dahulu. Untuk yang pertama, kita buat dulu. P. Okey, saya buat P. Q. R. S. Boleh? Okey, kita pergi dia punya tepi. Okey, tepi yang pertama kita ada PP. Apa maksud P kepada P? Maksudnya daripada si P dia pergi P macam ni. P kepada Q. So kita pergi P pada Q. Okey. P pada S. Bucu P pergi S. Boleh? Okey, next. Q pergi S. Sini. Hati-hati. Q pergi S ada dua kan? QS, QS. Maksudnya di sini, dia dah jadi apa? Bentuk gelung. Bentuk gelung. QS, QS. Next. Kita ada Q pergi R. Okey, Q pergi R. Okey, next. S pergi R. S pergi R. Okey. Last sekali R pergi R. Yang ni jadi gelung balik. Bentuk tu. Okey. Ada lagi? Boleh lagi kalau nak buat bentuk lain pula. Dia punya ni. Okey. PQRS. Okey. Jadi tadi saya buat P dekat atas. Sekarang saya buat P dekat sini pula. Kalau kita letak. Okey. Saya buat P kat sini. Q. R. S. Okey. Semua ada 4 bucu kita. Okey. P pergi P. P pergi P. P pergi Q. P ke Q. PS. PS. QS. 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 Okey. Minta maaf. Yang ni cikgu ada. QS. QS. Ni gelung. QS. QS. Maka saya buat gelung. QS. QS. Next. QR. QR. SR. SR. Dan juga RR. So, sini saya jadi gelung saya dekat sini. Okey. Okey, kita lihat pula B kita. Dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita ada sebanyak 7 bucu. Okey, 7 bucu. Okey, saya buat dulu 7 bucu saya. Okey. 1. Sebab ada 7 kan. Saya buat dalam bentuk ni. 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. Okey, 7 bucu. Okey, kita tengok bucu-bucu kita ni dihubungkan dengan tepi. Yang pertama 1616. Okey, 1616 maksudnya di sini kita ada apa ni? Kita ada gelung. Okey, kita ada gelung. 1616. Okey. Next 2727. Nampak tak? Gelung lagi. 2727. 27. Okey, saya guna warna lain 2727. Okey. 5757. Gelung lagi. 5757. Gelung di sebelah sini.
Okey, 57. Seterusnya 34. Wih, gelung lagi. 34. Okey, 17. Ni tepi dia satu hala saja. 17 sini. Okey. 67. Sini je satu hala saja. 67. 37. Okey, satu hala juga. 37. 3/7. Dan satu lagi 4/7. Oh, bentuk dia. Okey. Ada lagi kita nak buat? Okey, kalau saya buat satu lagi bentuk. 1, 2, 3. Okey. Saya buat lain pula dia punya ni. Tadi susunan ikut arah jam, sekarang saya ikut lawan jam. 3, 4, 5, 6. Disebabkan 7 tu kalau saya tengok dia jadi tumpuan, saya letak 7 kat tengah-tengah pula. Apa jadi? Okey, mari kita lihat. 1. Yang pertama, 1 mana dia? Okey, 1/6, 1/6. Betul? 16, 16 kan? Betul. 16, 16. Okey. Maka gelung saya yang pertama, saya akan pergi 16, 16. Gelung pertama 16, 16. Okey. Next 27, 27. Gelung saya yang kedua 27, 27. Next 57, 57. 57, 57. 34, 34. Okey, 34, 34. Gelung saja dulu. Okey. Saya ulang balik. 16. Mana dia? 16, 16. Okey, betul. 27, 27. Betul. 57, 57. Betul. 34, 34. Okey, next. 17. Okey, yang ini kita jadi garisan. 1/7. 1/7. Seterusnya 6/7. 6/7. Next 37. 37 dan 47. Bentuk dia macam ni. Gegar sikit tangan cikgu tu. Okey, next. Kita nak lihat kepada contoh yang ke-6. Tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey, ini cikgu nak beritahu bilangan darjah. Kalau kita lihat pada contoh kita lihat tadi. Okey, mari kita lihat contoh bilangan darjah. Okey, cuba lihat sini. Cuba lihat sini. Berapa bilangan darjah? 20. Betul. Okey, next. Bilangan darjah lagi yang kita ada pada contoh 1, 14. Bilangan darjah bagi contoh 2, kelas 14. Di sini 18. Apa yang kamu simpulkan dekat sini? Betul. Iaitu semuanya mesti genap. Ada ganjil tak? Tak ada pun. Maka mari kita lihat dekat sini. Bilangan darjah yang diberikan. Okey. 3 kita tambah dengan 2, tambah dengan 2, tambah dengan 1, tambah dengan 3. Berapa kamu dapat? Ya, betul. 11 bilangan darjah dia. Maka yang ini tak boleh. Kita tak boleh nak lukis. Kenapa? Kerana bilangan darjah dia dalam bentuk ganjil. Tidak boleh dilukis. Okey. Tidak boleh dilukis. Bagaimana dengan B? A. Okey, untuk B, kalau lihat B kita, 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Berapa kamu dapat? Betul, 12. 12 genap ke ganjil? Genap. Boleh dilukis? Ya, boleh dilukis. Boleh dilukis. Okey, kerana bilangan atau bilangan darjah yang kita dapat adalah genap. Maka kita boleh melukis. Okey, kalau lihat dekat sini pun tengok semua yang dia bagi ni semuanya genap. Mana genap? Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8.
Bawah ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itulah yang kita panggil bilangan darjah dia. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Tolong buat pada saya latihan. Nanti kita akan bincangkan latihan yang praktis kendiri 5.1a. Kita ada sebanyak 6 latihan pada muka surat 134. Murid-murid boleh cuba buat, nanti kita akan bincangkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.